الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tuan Imam, Tuan Bilal, Adik Pengasuh Surau, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah di Allah Subhanahu Wa Taala. Khabar semua sihat ya? Alhamdulillah. Pertama adalah kita berapa syukur pada Allah pada malam ini diberikan kesempatan oleh Allah sama lagi untuk kita memarahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengerjakan solat pada fardu maghrib berjamaah. Alhamdulillah membutuhkan salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berzikir, berwirid, kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ibadah kita lakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita persembahkan di depan Allah. Maksudnya inilah ya Allah ibadah yang saya lakukan, yang aku lakukan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita diberikan kesihatan yang baik, yang sejahtera untuk kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala begitu dengan ahli keluarga kita, ahli keluarga kita dan juga muslimin muslimat semuanya insya-Allah. Tuan-tuan, perempuan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung muzakarah kita pembacaan kitab ringkasan Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. InsyaAllah pada malam ini tuan-tuan perempuan Allah Subhanahu Wa Taala kita melihat tajuk ikhlas dan haramnya riya. Setelah kita membaca dua hadis pada pertemuan yang lepas berkaitan tentang iman dan Islam, pada malam ini kita melihat pengarang ingin mengajak kita supaya kita menyandarkan segala perbuatan amal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu dikatakan sebagai ikhlas. Ikhlas lawannya ialah riya. Dan salah satu pendekatan Imam An-Nawawi apabila dia membentangkan atau membukakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau akan membawa beberapa potong ayat Quran yang berkenaan tentang tajuk katanya. Jadi dalam kitab ini pengarang juga memetik ayat Quran daripada surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Apa kata Allah tuan-tuan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama kepadanya dalam keadaan lurus. Supaya mereka juga diperintahkan mendirikan solat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang benar. Tuan-tuan, ini adalah ayat kelima daripada surah Al-Bayyinah, surah yang ke-98. Surah Al-Bayyinah ni tuan-tuan ada satu keistimewaannya, kalau boleh saya kongsikan. Surah Al-Bayyinah ni pada satu ketika Nabi SAW berjumpa dengan seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab ni tuan-tuan? Dia adalah salah seorang penulis wahyu pada zaman Nabi, dan dia mengumpulkan wahyu-wahyu yang turun yang dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Nabi tuan-tuan ada 4 orang
yang ditugaskan menjadi penulis atau penghimpun wahyu-wahyu Allah ataupun ayat Quran yang diturunkan kepada Nabi. Salah seorangnya ialah Ubay bin Ka'ab. Siapa lagi tuan-tuan? Muaz bin Jabal. Siapa lagi? Zaid bin Thabit dan Abu Zaid. Jadi tuan-tuan, kalau dapat diingatlah kan, bila jumpa surah Al-Bayyinah, tuan-tuan akan ingat Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab? Dia adalah penulis wahyu. Ubay bin Ka'ab juga tuan-tuan adalah imam tarawih yang diperintahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengerjakan solat tarawih secara berjamaah. Tuan-tuan, bila masuk saja bulan Ramadan, kita solat tarawih, antara imam yang dilatih oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengimamkan solat tarawih secara berjamaah ialah Ubay bin Ka'ab. Dan apa istimewanya Ubay bin Ka'ab tuan dan kaitan dengan surah Bayyinah ini? Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan tuan-tuan, Nabi pernah berjumpa dengan Ubay bin Ka'ab. Kan? Qala Nabi li Ubay, dan inna Allah amarani an aqraka lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Dalam riwayat katakan inna Allah amarani an aqra'a alaika al-Quran. Ubay, Rasulullah jumpa dengan Ubay. Rasulullah kata, wahai Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku untuk aku bacakan kepada kamu surah ayat pertama dalam surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin mufakkina hatta ta'tihum bayyinah. Saudara, jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca surah Al-Bayyinah yang ayat pertama itu, tuan-tuan terus ingat sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab yang Rasulullah kata, Allah perintahkan aku supaya aku bacakan kepada kamu ayat itu. Kan Ubay tanya, samani lak, adakah Tuhan sebut nama saya dengan Tuhan? Samani lak, adakah Allah sebut nama saya dengan Tuhan? Kan Ubay tak percaya. Allah minta supaya ayat lam yakunil ladina kafaru ini dibacakan kepada Ubay bin Ka'ab. Ramai-ramai sahabat tuan-tuan, Allah pilih Ubay bin Ka'ab. Dan kita cari juga tuan-tuan, apa kelebihan Ubay bin Ka'ab ni? Para ulama tidak memperincikannya, tetapi itulah keistimewaan seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Kan kalau Abdullah bin Ubay itu lain tuan-tuan ya, itu bapa munafik. Itu lain. Ini Ubay bin Ka'ab, tuan-tuan jangan terbalik ya. Jadi kalau tuan baca je surah Al-Bayyinah pertama, terus je kita punya minda kita, pemikiran kita berhubung dengan cerita Ubay bin Ka'ab ini. Jadi Ubay ni tuan-tuan, dia rasa betul ke Allah sebut nama saya depan kamu ya Rasulullah, ataupun Allah sebut nama saya kepada kamu ya Rasulullah, ya? Ataupun dalam ayat kata Allah samani lak, adakah Allah sebut nama saya kepada kamu wahai Rasulullah? Ya? Nabi kata na'am, ya, ya, Allah samakali, Allah sebut nama kamu pada aku. Tuan-tuan, kita kalaulah kan Perdana Menteri sebut nama tuan-tuan, kan, katalah nama tuan-tuan Tuan Haji Ahmad, kan, pengurusi surau bagi tahu Tuan Haji Ahmad, Perdana Menteri sebut nama Tuan Haji depan saya, tuan-tuan agak-agak berbunga ke tak berbunga? Kan, orang yang hebat-hebat, pembesar-pembesar negara, besar kata tuan-tuan, ataupun apapun yang orang yang kita hormat sebut nama kita depan kawan-kawan lain, dan kawan-kawan itu menyebut depan kita, kan,
Itu pun kita dah rasa macam bangga dah kan. Tetapi ini Allah sebut kan, Allah sebut dalam hadis lain tuan-tuan, dan nama-nama kita juga disebut oleh Allah di depan malaikat. Bila tuan-tuan? Apabila kita menghidupkan rumah-rumah Allah dengan bacaan Al-Quran, dengan kita bertadarus Al-Quran. Apa maksud tadarus? Ada kita baca, orang lain semak. Sebab itu tuan-tuan, kalau ada kelas tajwid kan, harap-harap kita antara orang yang pertama mendaftar diri, kan. Surau saya tuan-tuan, tak ramai orang yang boleh sanggup tunggu kalau kelas tajwid. Akhirnya kelas tajwid tutup. Kan kelas tajwid tutup. Saya tanya dengan imam surau saya, "Imam nak sambung tak?" Dia kata, "Tak apalah Ustaz, kelas saya ni tak popular," dia kata. Tak popular. Sedangkan dalam hadis itu menyatakan Allah berbangga dan menyebut kan, orang yang berada dalam rumah Allah membaca Quran, yatadarasuna, bertadarus Al-Quran. Sebab di situlah rahmat turun, malaikat itu memayungi majlis tersebut kan. Tapi sebaliknya kita kadang-kadang tidak mau mengambil peluang itu tuan-tuan. Allah bangga dengan orang sedemikian. Betul lagi Ubay bin Ka'ab ni tuan-tuan diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Nabi kata na'am, ya wahai Ubay, apa yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab? Faja'ala Ubay yabki. Ubay dia menangis tuan-tuan. Menangis sebab apa? Tanda gembira. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut nama dia. Masya-Allah tuan-tuan kan. Masya-Allah kan. Mudah-mudahan nama-nama kita juga akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat tuan-tuan dan puan, sebab kita mengikuti kuliah-kuliah majlis-majlis ilmu. Dan ada sepotong hadis qudsi tuan-tuan, di akhirat nanti Allah nak berikan satu gelaran kepada orang yang berada dalam majlis halaqah ataupun dalam majlis zikir tuan-tuan. Apa disebutnya? Ahlul karami. Ahlul karami, iaitu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kita kena kempen ramai-ramai dan supaya ahli jemaah kita kan cinta dengan majlis ilmu kan. Kalau nak ramai-ramai lagi tuan-tuan, tuan-tuan panggillah kan para asatizah yang ada nama. Itu ramai tuan-tuan. Mudah-mudahan ramai yang mendapat gelaran Ahlul Karami, orang yang mulia. Sekarang ini orang mulia kita panggil VVIP lah tuan-tuan ya, VVIP itu ya. Sebab itu tuan-tuan, ada seorang rakan saya tuan-tuan, dia minta dan kami bantu dia. Bantu apa? Kan dia kata malam-malam masjid dia bagi kuliah, kadang kuliah pun tak ramai kan. Masjid pun tak ramai yang datang. Kalau kuliah pun, kalaulah 2-3 saf masa solat, yang dengan kuliah 1 saf kadang tak penuh. Dia kata, okeylah, kita pun simpati kan. Jadi kita pun bincanglah bagaimana kita nak bantu masjid dan surau tu kan. Masjid tu sebut kan, masjid tu. Jadi timbullah cadangan supaya kita buat tazkirah sebelum Jumaat. Tazkirah Jumaat kan, dalam masa setiap tempoh 30 minit. Kan kita pun tanyalah, kenapa tazkirah sebelum Jumaat? Confirm Ustaz, dia kata ramai orang. Sebab sekarang 12 dah ramai orang datang ke masjid. Sebab tempat sangat terhad. Tempat sangat terhad, dia kata. Jadi kita pun kata tak apalah, kita cuba bantu, kadang-kadang bantu berikan beberapa maklumat, pengetahuan ya, supaya semua orang cinta dengan masjid ya. Kita kembali kepada ayat ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala bila Allah sebut wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Ya, dalam ayat itu Allah tidak memerintahkan manusia, melainkan manusia sembah Allah dalam keadaan ikhlas dan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas ini tuan-tuan, dalam ayat ini dah digambarkan bahwasanya kita sadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya tuan-tuan, ikhlas tu apa sebenarnya? Dan ikhlas tu apa? Kita kadang-kadang di rumah tuan-tuan, ikhlas dari saya tahu. Cuba tanya, ikhlas tu apa? Kan? Ikhlas tu apa? Jadi sukar untuk kita terangkan ikhlas tu, sebab ikhlas tu ada dalam diri kita tuan-tuan. Kita pun tak boleh menghukum orang dia ni ikhlas ke tak ikhlas. Kita tak tahu, sebab itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kan? Sebab itu para ulama tuan-tuan, bila dia menulis sesuatu perkara, dia akan mulakan dengan bab ikhlas ini, kan? Contohnya Imam An-Nawawi juga tuan-tuan, bila menulis kitab Al-Azkar, zikir-zikir, wirid-wirid, dia mulakan dengan bab ikhlas, kan? Dalam kitab hadis 40, kan? Di 40 juga dimulakan dengan ikhlas juga tuan-tuan, kan? Jadi para ulama cuba memudahkan kita untuk faham ikhlas tu apa, walaupun ikhlas tu semua dalam diri kita tuan-tuan. Sebagai contohnya seorang ahli sufi namanya Ibrahim bin Adham, dia kata yang dinamakan ikhlas tu ialah niat seseorang itu benar tulennya kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali kepada kerja hati tuan-tuan. Ada seorang namanya Sahal bin Abdullah At-Tasturi, kan, ini pun seorang ahli sufi. Dia kata setiap diam bergeraknya seseorang itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekarang ni tidak bergerak, tuan-tuan duduk dalam masjid ini atau surau ini tidak bergerak. Jadi tuan-tuan, kan, niat iktikaf kerana Allah, kan, nak dengar kuliah, kan, tuan-tuan setuju tak setuju nombor dua. Yang penting duduk, kan, sukunul abdi. Mengikut Abdullah bin Abdullah Mustari kata sukunul abdi, diam ini seseorang itu kalau lillahi ta'ala, itu ikhlas. Wa harakatuhu, dia bergerak ke sana kemari. Kan tuan-tuan tadi daripada rumah datang ke surau, kan, nak apa? Nak menghidupkan rumah Allah, mengerjakan solat maghrib berjemaah lillahi ta'ala. Kita pun solat pergerakan dia. Jadi diam kita, bergerak kita kerana Allah, itu adalah ikhlas. Jadi para ulama kita beri panduan tuan-tuan dia, apa itu ikhlas, kan? Dan ada yang mengatakan tuan-tuan, ikhlas tu ialah bila seorang itu dia amalan dia menghampirkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kita baca Quran lillahi ta'ala, kan? Kita solat lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, tuan-tuan, kan, masukkan duit dalam tabung yang ada di surau dan dimasjidkan lillahi ta'ala, itu juga ikhlas. Tidak ada unsur riya, tidak ada unsur sum'ah. Riya ini adalah kita nak menunjuk-nunjuk. Sebab itu tuan-tuan, kita tak boleh nak hukum orang dia ni riya. Jangan hukum orang. Yang penting amalan kita tengok diri kita. Kan tuan-tuan, tengok orang di rumah pakai mob check, kan, 500,000, ada riak lah tu. Jangan hukum orang tuan-tuan, kan. Kita tak tahu, itu biarlah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Riak itu adalah memperlihat-lihatkan amalan seseorang itu. Ataupun sum'ah ni ialah benda-benda yang kita nak dengar saja. Sebagai contoh tuan-tuan, saya menyampaikan kuliah hari ini, kan, berani, kan. Jadi nanti saya pun nak dapat report daripada Ustaz Mukhtar, kan. Jadi saya nak dengar yang baik-baik saja daripada Ustaz Mukhtar. Itu pun tak bagus tuan-tuan, ya. Itu tak bagus. Dan bukan untuk menuntut habuan dunia, ataupun ikhlas, kan. Dan juga bukan untuk menuntut sesuatu daripada makhluk, ya. Dan semuanya itu adalah mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, takut dengan balasan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam masa sama tamakkan redha Allah Subhanahu wa taala, kan. Jadi para ulama kita tuan-tuan cuba beri panduan pada kita apa yang dikatakan ikhlas, kan. Jadi itu serah balik kepada kita, ya, serah balik pada kita. Sebab itu tuan-tuan, dia berada di dalam hati kita, dalam hati kita, kan. Jadi kita pun tak tahu, saya pun tak tahu tuan-tuan duduk ni ikhlas ke tak ikhlas, tuan-tuan boleh jawab sendiri, kan. Itu semuanya tuan-tuan dengan Allah, saya pun dengan Allah. Tuan-tuan tu mungkin boleh tanya, ustaz ni ikhlas ke mengajar ini, kan, ustaz ni ikhlas ke baca kitab. Itu kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kan.
kan? Walau bagaimanapun kadang-kadang ada juga orang yang cuba menunjuk-nunjuk itu biarlah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala kepada. Dan orang yang ikhlas ni tuan-tuan, mengikut pandangan beberapa orang ulama, dia kata kan, dia beramal dan dia tak suka orang puji-puji dia. Dalam keadaan dia beramal tu, dia tak suka orang puji dia. Itu juga tanda-tanda orang ikhlas. Kan? Dia tak suka orang puji, maknanya tuan-tuan, dia tak suka cerita tentang amalan dia. Dia menyembunyikan kebaikan dilakukan dan dia menyembunyikan juga kejahatan dilakukan. Sebab itu kita jaga mulut kita supaya kita jangan cerita dengan orang. Kan? Dulu bila saya belajar tuan-tuan, bila buat ikhlas ni kan, guru-guru kita beritahu beberapa perkara supaya jangan terlepas cakap. Kita rajin qiyamul lail, kita rajin datang ke surau kan, jangan cerita ke orang rajin kita tu, biar kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Guru kami pernah pesan tuan-tuan, bila kita antara kita ikhlas tak ikhlas ni, dia kata itu antara kita dengan Allah. Tengok apabila kita solat, dia kata kalau solat kita depan orang sama kita solat sendirian, itu tanda-tanda ikhlas. Sebab apa kita tanya dengan guru kita? Sebab apa ada orang dia kata bila sembahyang depan orang lama sikit, tetapi sembahyang sendirian tak berapa lama, dia kata. Itu tanda-tanda supaya betulkan balik, kan? Betulkan balik. Sebab kita mengharapkan orang tengok kita, sedangkan bila kita seorang-seorang, kita mengharapkan Allah tengok kita, kan? Gitu, kan? Harap-harap kita bolehlah tuan-tuan ya perbaiki diri kita bagaimana, kan? Sebab itu dalam kitab Al-Azkar tuan-tuan, bila kita baca Al-Azkar Imam Nawawi tuan-tuan ya, dia kata meninggalkan sesuatu perbuatan kerana manusia adalah riak. Kan? Mengerjakan sesuatu perbuatan kerana manusia juga riak, kan? Kita meninggalkan sesuatu perbuatan kerana manusia adalah riak. Contohnya kan, tak pergi ke surau, aku tak nak tunjuk ke orang, tak nak tunjuk ke orang. Itu pun tanda-tanda riak juga. Sebab kita memang itu pun rutin kita, kan? Rutin kita. Memang kita buat satu pekerjaan itu dengan kerana Allah SWT, bukan sebab meninggalkan itu kerana manusia. Sebab itu dalam kitab Al-Azkar dipesan begitu, kan, supaya hati manusia ini tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan pengarang mengutip satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Umar radhiyallahu, daripada kitab Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kan? Hadis ini tuan-tuan biasa kita dengar, ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Kan? Saya fikir hadis ni hadis yang popular, sehingga kan Imam Nawawi mengatakan siapa yang nak menulis kitab seharusnya lah memulakan perbincangan dengan kitab itu dengan hadis ini. Itu mana besar dalam kitab Al-Azkar dia. Saya telah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya semua amalan perbuatan dinilai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, dan maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dia mendapat pahala dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, siapa yang berhijrah kepada dunia yang ingin diperolehinya, aw ila imra'atin yankihuha, atau wanita yang ingin dikahwininya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia hijrahkan kepadanya. Jadi tuan, ini hadis tentang segala-galanya bermula dengan niat. Segala-galanya bermula dengan niat. Tuan-tuan datang kemari, masing-masing ada niat, masing-masing ada niat. Sekiranya niat kita itu adalah untuk menyahut surat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan beri ganjaran yang terbaik, tuan-tuan.
kan? Sebab bila azan kata hayya 'alas solah, kita pun bergegas kan, bergegas. Yang di rumah pun kita ingatkan gitu kan. Sebab itu tuan-tuan, kalau lalu kan mana-mana yang belum lagi bersedia tu, kita sama-samalah ingat mengingati Allah sama lain kan. Kan sebab azan sudah dikumandangkan. Saya dekat taman saya tu tuan-tuan, mana-mana anak-anak yang masih lagi di padang ataupun kabilah kegiatan puasa surau, mana-mana lagi nampak anak-anak masih di padang permainan kan, kita akan peringatkan sama-sama. Yang naik motor tu akan tekan horn, pen, jom solat dah azan. Kan kita sama-samalah. Jadi bukan kerja jaga puasa surau je tuan-tuan kan, tapi selagi kita dilantik oleh ahli qaryah untuk menjadi jantung kuasa surau kan, bukan sekadar kita nak menguruskan surau ini, tapi kita juga punya tanggungjawab untuk membantu orang supaya datang ke surau. Bukan kerja Bilal saja, kita sama-sama kan. Sebab itu kalaulah ada jantung kuasa surau kita ni daripada ahli jemaah tabligh kan, daripada dia pergi jauh-jauh 3 hari 4 hari tu kan, biar dia buat operasi di tempat kita sendiri. Itu lebih baik. Lebih baik kan, jemput orang datang surau, jemput orang datang masjid kan, itu lebih baik kan. Sekali bolehlah kan. Tetapi kalau lah keutamaan itu di sana tapi tempat sendiri tak dijemput, jadi hilang keutamaan kan, hilang keutamaan ya. Jadi niat itu apa tuan-tuan kan? Niat itu adalah bagaimana kita nak buat sesuatu tu mesti ada arahan. Mesti ada arahan dulu. Tuan-tuan tadi datang daripada rumah kemari ke surau ni kan. Jadi apa arahan hati? Datang berjemaah di surau, nak solat maghrib, wirid, solat sunat, kemudian duduk secara tenang nak dengar kuliah. Kan sudah ada niat turun daripada rumah tadi. Bukannya secara kebetulan datang ke surau ni, kebetulan ada solat Jumaat lah, solat berjemaah, ikut sekali lah. Dah, memang sudah ada arahan dalam diri kita. Kita datang ke surau adalah untuk imarahkan surau dengan solat fardu misalnya kata kan. Dan niat itu juga tuan-tuan adalah satu keazaman kita untuk kita melakukan sesuatu yang dituntut oleh agama kita, sama ada dia berupa satu kefarduan atau sebagainya. Itu juga memerlukan pada niat kan. Niat juga tuan-tuan adalah bagaimana kita ini melakukan ketaatan dan kebaikan semata-mata kita nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kan. Jadi niat ini adalah kerja dalam hati, kan? Kerja dalam hati kan. Sebab itu antara rukun solat ialah kita niat. Dan lafaz itu membantu niat. Jadi kita tak adalah berkonflik talafuz ke tak talafuz ke tuan. Yang penting talafuz itu adalah untuk membantu kita supaya niat kita ini kan betul ketika kita mengerjakan ibadah kan. Jadi kenapa niat ini penting tuan-tuan? Sebab dia nak bezakan kan, nak bezakan antara bila kita beribadah ini, sama ada ibadah kita itu ibadah jenis apa kan? Yang fardu ke, yang wajib ke, ataupun yang sunat. Itu memerlukan pada niat kan. Jadi nak bezakan satu ibadah itu wajib ataupun sebaliknya kan, sunat misalnya kata kan. Jadi perlu pada niat. Tuan-tuan sembahyang 2 rakaat kan, sembahyang 2 rakaat kan. Kita tahulah kalau kita berkunut itu ini fardu subuh kan. Kalau tidak berkunut, tuan tahu itu sembahyang sunat. Kalau 4 rakaat misalnya kata kan, 4 rakaat. Kalau zuhur, kita tahulah itu fardu zuhur sebab kita niat kita begitu kan. Itu niat itu penting untuk kita bezakan satu ibadah dengan ibadah yang lain kan. Dan juga bezakan antara ibadah dengan adat kan. Tuan-tuan mandi misal katakan, mandi wajib dengan mandi biasa tak sama kan. Mandi wajib ada dia punya sebabnya. Mandi biasa tuan-tuan panas mandi macam tu kan. Kan itu mandi biasa, mandi adat kan. Kan
hari Jumaat misal kata kan, kita nak pergi solat Jumaat kan, kita pun mandi. Kalau ibadah, kita mandi sunat, sebab itu hari Jumaat kan dapat pahala. Dapat pahala. Jadi itu sebab tu niat ni sangat penting tuan-tuan. Dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam, tuan-tuan, oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, kan, dia beritahu tuan-tuan, bila bincang tentang hadis innamal a'malu binniyat, dia kata kan hadis ini menceritakan tentang 3/4 agama dia. 3/4 agama. Ada yang katakan 1/2 agama. Sebab bincanglah bab fiqh pun tuan-tuan, niat itu nombor satu. Dan itu nombor satu. Kan? Bab wudu ada niat. Kan? Tayamum ada niat. Haji ada niat. Semuanya bukan pada niat. Sebab itu dia katakan 3/4. Kan? Hadis-hadis ini 3/4 agama. Ada katakan 1/2 agama. Tuan-tuan ya Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis seterusnya ialah Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu, beliau berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Maksudnya Rasulullah sallallahu bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh badan kalian dan tidak pula kepada rupa bentuk kalian, akan tetapi Dia melihat kepada keikhlasan hati kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tuan-tuan. Siapa tu Abdurrahman bin Sahal. Kenapa digelar sebagai Abu Hurairah? Abu ni bapa tuan-tuan. Maksud Abu ialah bapa. Hurairah ni ialah anak kucing. Jadi Abu Hurairah ini ialah jadi peminat kepada kucing. Rasulullah beri gelaran kepada dia Abu Hurairah. Ini antara keistimewaan orang Arab, tuan-tuan, ya. Kadang-kadang diberi gelar Abu sempena anak pertama dia. Katakan nama anak pertama dia ialah Muhammad, Abu Muhammad. Kalau perempuan Ibu Muhammad, ini tradisi orang Arab kan. Kita jarang, tapi saya ingat dulu di kampung saya kan, kadang-kadang dia tak panggil Haji Mat. Dia kata kan, Haji Muhammad tak, ini bapa Ali, dia kata. Bapa Ali, ini maknanya bapa kepada Ali. Ni mak siapa ni? Ni mak Ali. Ada juga di kampung saya dulu, tuan-tuan, kadang tak ada tradisi itu. Kan? Jadi Abu Hurairah ini sebab dia ni suka kepada kucing, kan? Dia pegang kucing. Jadi Rasulullah tanya, apa dalam baju kamu tu? Kucing. Jadi Nabi panggil dia sebagai Abu Hurairah. Tuan-tuan, ada satu kisah Abu Hurairah yang tuan-tuan, bila tuan-tuan baca surah ataupun ayat kursi, kan? Lepas solat, kan, nak tidur, kan, apa kaitannya dengan Abu Hurairah, tuan-tuan? Abu Hurairah ni, dia ni pernah ditugaskan menjadi penjaga harta-harta zakat. Kan, dia pernah ditugaskan untuk menjaga harta zakat, kan, harta zakat, kan. Jadi satu ketika, tuan-tuan, tu malam dia jaga, didatangi oleh seseorang. Jadi orang tu kata orang tu mencuri, cuba mencuri harta zakat yang telah dipungut. Abu Hurairah dapat tangkap dia. Jadi tanya, kenapa kau mencuri? Dia katalah dia lapar, dia miskin, banyak anak, segala macam lah, kan. Jadi Abu Hurairah pun lepaskan dia lah sebab kesian, kan. Esoknya Nabi tanya, malam tadi ada apa-apa tak? Soalan Nabi tahu, kan. Dia kata ada orang tu gini. Dan dia pun kata tak akan datang lagi. Nabi kata orang tu penipu. Kau tengoklah malam ni dia datang balik. Abu Hurairah pun tengok, rupanya datang balik orang tu, kan. Datang balik, tangkap lagi, kan. Tangkap dan lepaskan lagi. Sebab dia janji tak akan buat lagi. Esoknya Nabi kata, malam tadi ada berita, ada lagi orang tu datang balik, ya Rasulullah, dah janji aku semua, kan, dia tak akan datang. Nabi kata, penipu orang tu, esok dia datang balik. Dalam hadis tu ada 3 kali. 3 kali. Jadi Abu Hurairah tangkap kali ketiga tu, tuan-tuan, kan. Dia kata, kalau kamu mungkin janji juga, kamu akan hidup dihadapkan kepada Rasulullah. Dia kata, okey, saya tak akan tipu lagi, dia kata. Saya tak akan datang lagi. Tapi dia kata, saya nak bagi panduan kepada kamu. Kan, kalau kamu
nak tidur kan, di atas pembaringan kamu tidur, maka bacalah ayat kursi. Ini ayat kursi kan. Dia kata, kemudian saya habislah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis. Kan. Jadi baca ayat kursi itu, jadi kamu akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kata, dan kamu tidak akan diganggu oleh syaitan sehingga kamu masuk waktu subuh atau sampai pagilah, begitu kan. Jadi dia bagi tips kepada Abu Hurairah kan, supaya dia dilepaskan, tidak dihadap kepada Nabi, tapi dibagi begitulah, kalau nak tidur jangan lupa baca ayat kursi sampai habis, sebab Allah akan jaga kamu, dia kata, dan syaitan tidak akan dekat dengan kamu sampai ke pagi. Jadi Rasulullah, esok pun Rasulullah tanya, malam tadi ada apa tak? Jumpa lagi ya Rasulullah, orang tu dah janji banyak kali kan, dan saya pun ukur dia, kalau dia tak tunaikan janji dia, saya akan bawa dia jumpa Tuan. Tapi dia pesan pada saya, kan, jangan lupa baca ayat kursi, ayatul kursi, kan, bukan ayat kursi. Ni setengah orang kata ayat kursi, tuan-tuan. Ada yang jahil-jahil ni kan, ayat kursi. Ini kursi ni ayatul kursi. Beza tuan ya. Setengah orang dia buat pandai ayat kursi, dia kata. Kita pun gelak saja. Nampak sangatlah tuan-tuan ya. Tak datang surau kita mengaji kan. Jadi Abu Hurairah pun katalah sebagaimana dipesan oleh orang tu kan. Nabi kata betul. Tahu tak siapa yang datang tu? Itulah syaitan, Nabi kata kan. Kata ini tuan-tuan jasa Abu Hurairah ni kan. Bantu tuan-tuan, ayat kursi ni kalau boleh jadikan amalan kita. Nak tidur tuan-tuan, ayat kursi ni jangan terus saja borong. Orang Jawa kata baca ayat kursi, kan, sebab ini panduannya. Lagi satu, lepas solat tuan-tuan jangan lupa baca ayat kursi. Kalau imam lupa baca ayat kursi, bisikkan dia lepas tu, mam jangan lupa baca ayat kursi, mam. Ataupun kalau kita sibuk ni tuan-tuan, dia lepas salah ada kerja dan sambil-sambil jalan tu tuan-tuan baca ayat kursi kan, baca ayat kursi kan. Kadang-kadang kita balik juga setengah tempat kan, ada setengah tempat imam tak baca ayat kursi. Bukan wajib tuan-tuan, tapi ini adalah antara banyak fadilatnya yang terangkat dalam hadis Nabi SAW, tuan ya. Jadi kita tengok apa ada yang Abu Hurairah laporkan. Dia kata, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, innallaha la yanzuru, sungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh badan kalian. Kan, kita ni ada tubuh badan, tapi bukan itu yang Allah nilai, kan? Bukan itu yang Allah nilai, kan? Dan tidak pula kepada rupa bentuk kalian. Jadi Allah tak melihat tubuh badan kita, kecil ke, besar ke, dah kan, walaupun kita disuruh untuk menjaga kesihatan kita kan, jaga kesihatan kita. Wala ila suwarikum, Allah juga tidak melihat kepada rupa bentuk kalian kan. Tetapi yang Allah lihat ialah ila qulubikum, iaitu kepada keikhlasan hati kita kan. Apapun yang Allah kurniakan kepada kita tuan-tuan, sama ada kita ni tinggi, rendah, sadu ke tak sadu, itu adalah anugerah Allah yang bukan untuk dibangga-banggakan. Sebab akhirnya nanti Allah akan lihat hati kita kan. Di akhirat nanti pun kan, yang datang itu yang sempurna adalah qalbin salim, hati yang sejahtera kan, hati yang sejahtera. Apapun ini semua tuan-tuan, dia akan binasa kan, akan binasa kan. Walaupun kita diminta ataupun digalakkan juga untuk jaga kesihatan kita kan, penampilan kita, tetapi itu bukan keutamaan kan, bukan keutamaan. Kalau macam tu ustaz, tak perlulah kita ni nak berhias-hias ke apa kan, dalam keadaan yang sepatutnya bukan begitu kan. Allah itu innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu sukakan, Allah itu indah dan Allah sukakan keindahan. Tidak bermakna kita tak menjaga penampilan kita, tetapi itu bukan keutamaan kita. Keutamaan kita adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala kan.
Tidak semestinya bila kata macam tuan-tuan, tuan-tuan tak perlu berindah-indah datang ke surau atau ke masjid. Perlu, tetapi akhirnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berpakaian kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita berkenderaan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ada sebuah hadis Nabi tuan-tuan ya. Nabi mengatakan kan, al-fakhru wal khulaya kan, fi ahlil faddan fil faddadina kan, ahlul wabab kan. Kesombongan, kebanggaan adalah ketika seorang itu menunggang unta. Menunggang unta, rupanya dan unta itu dia salah satu sifatnya dalam tafsiran hadis itu ialah dia bangga, dia ada sifat kebanggaan dan kesombongan kepada unta. Sebab tu orang yang menunggang unta juga kadang-kadang dia sombong dan juga dia bangga. Sama juga kita kadang-kadang bila kita menaiki kenderaan yang bagus adalah kenderaan yang bagus, itu perlu untuk kita melakukan urusan kita, tetapi bukan menjadi kebanggaan kita bila kita naik suatu kenderaan yang mewah, yang mahal kan? Itu penting sebab dia ada kepentingan. Kalau kita nak pergi tempat jauh semua, kita perlukan kenderaan yang bagus kan. Barangkali kenderaan yang mahal sikit itu tak apa, tapi bukan menjadi kebanggaan kita kan. Tapi Nabi mengatakan as-sakinah fi ahlil ghanam, ketenangan ada pada pengembala kambing. Pengembala kambing ya, begitu. Tuan-tuan, kita berhenti setakat ini pada hadis yang mengatakan Allah tidak memandang kepada badan kita, Allah juga tidak memandang rupa bentuk kita, tetapi Allah memandang kepada hati-hati kita kan. Mudah-mudahan tuan-tuan, hadis yang kita kongsikan pada malam ini, 2 hadis dan 1 ayat, menjadi motivasi kepada kita untuk kita betulkan niat kita untuk supaya kita ini dapat beribadah kepada Allah semata-mata kerana Allah, dan hampir diri kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Mohon ampun dan maaf sekiranya ada terkasar bahasa tuan-tuan. Aku daripada astagfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu.